Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama teman Syahrizal bin Ismail daripada channel Cikgu Studio ni. Untuk makluman koma semua, untuk makluman hampa semua, channel Cikgu Studio ni akan mempersembahkan video-video berkaitan dengan orang, asal usul, makanan, budaya, politik, sosial, semualah. Tapi lebih kepada informasi berkaitan dengan yang macam mana yang teman cakap tadilah. Semoga video-video yang akan teman buat ini sedikit sebanyak dapat memberi, kata menambahkan ilmu pengetahuan kepada kamu semua. Okay. Dan kalau teman akan cakap mungkin dalam bahasa Perak sikit, campur dengan bahasa Kedah. Sebab teman asal daripada Perak dan sekarang menetap di Kedah. Sebelum kita meneruskan video ni, teman harap kamu semua dapat tekan butang subscribe tu dan tekan butang loceng sebelah dia tu agar channel teman ni, channel Cikgu Studio ni dapat berkembang lah. Berkembang pesat lah orang kata kan. Kalau korang tak dapat support dengan teman tak minta korang support dengan RM1, tapi kalau nak bagi alhamdulillah teman terima je kan. Tapi kalau tak nak bagi, cuma tekan butang subscribe dan butang loceng sebelah dia tu. Itu je teman minta. Okay, dan like dan share video-video teman ni lah. Okay, pada hari ni teman nak bercerita berkenaan dengan seorang gamer yang asalnya gamer dan sekarang ni dah menjadi billionaire lah. Bukan jutawan lagi dah. Sekarang ni dah jadi billionaire. Siapakah beliau? Kamu kena tengok lah sampai habis video ni. Okay? Stay tune. Okay. Untuk makluman kamu semua, hari ni teman nak bercerita berkenaan dengan seorang pemuda daripada Thailand. Beliau adalah Iptipat Kulapong Banich, ataupun sekarang ni dia dah tukar dia punya surname dia pada Iptipat Piradecapan. Betul tak betul teman sebut tak tahulah. Belik-belik juga lidah nak sebut kata nama Thailand ni kan. Siapa Iptipat Piradecapan ni? Dia lebih dikenali sebagai Top Iptipat. Kalau korang nak tahu siapa Top Iptipat kan lebih mendalam ni, orang Google je lah namanya, keluar lah apa ni, blog-blog, website-website berkenaan dengan Top Iptipat ni. Sedikit sebanyak berkaitan dengan Top Iptipat ni. Beliau ni kalau korang nak tahu, dia ni lah yang buat syarikat Tau Kenoi tu. Takkan kamu semua tak tahu Tau Kenoi, makanan ringan yang seaweed tu, yang kumpai laut tu. Dan jual dekat 7E, R&R, stesen-stesen minyak. Ada jual Tau Kenoi ni. Dan sedap lah. Okay, kenapa nak bercerita tentang Top Iptipat ni? Sebab kisah Top Iptipat ni, dia merupakan kata satu kisah motivasi, inspirasi kepada teman lah. Dan kalau boleh dia menjadi inspirasi kepada kamu jugalah. Terutamanya gamer-gamer dan streamer-streamer yang sekarang ni bergiat aktif dalam arena streamer dan gamer ni. Sebab apa? Sebab ni lah teman nak cerita ni. Top Iptipat ni pada usia muda dia, masa usia umur 16 tahun, 17 tahun macam tu, dia ni memang kata hardcore gamer lah kan. Memang siang malam, pagi petang, game je kerjanya. Tak ada kerja lain. Kiranya 2-3 PC lah dalam bilik dia tu kan. Dan yang ni menyebabkan mak bapak dia ni tak apa suka sangat lah dengan cikgu dia pun tak apa suka sangat, sebab bila dia main game ni, apa ni, pelajaran dia kurang lah. Yang tu lah. Kita bila kita terpaksa buat pilihan tu, kadang-kadang kita terpaksa pilih lah salah satu, belajar ke
nak main game, ah, nak jadi kurus ke nak gemuk kan, nak kaya ke nak miskin, nak jadi lelaki ke nak jadi perempuan. Yang tu tak boleh pilih lah, lelaki jadi perempuan tu memang dah ketentuan daripada Ilahi kan. Cumanya kata walaupun main game ni nampak membuang masa, tapi Tok Wetipat ni dia menjana pendapatan melalui game ni. Yang tu hebatnya. Macam mana dia jana pendapatan, dia jual beli senjata di dalam main game tu. Dia game ni kita perlu mengembara ke dalam game tu lah, perlu mencari, membunuh kata binatang-binatang, raksasa untuk kita dapat item-item yang rare ni. Contoh pedang kita dapat, lepas tu kasut, baju kan, topi, helmet, macam tu lah lebih kurang. Dan selalunya kalau kita bunuh binatang-binatang biasa ni dapat benda-benda yang biasa lah, item-item biasa. Bila nak dapatkan benda-benda yang rare ni dia kena bunuh, ataupun dia kena pergi cari tempat-tempat yang sukar-sukar lah, yang sulit kan? Dan nak kena bunuh pun kata raksasa yang susah lah, dan kena level yang tinggi lah kadang-kadang tu untuk membunuh kata binatang-binatang ni. Jadi Tok Wetipat ni disebabkan dia hardcore gamer kan, pagi petang siang malam main game. Jadi dia banyak lah item tu, dan untuk jual beli senjata ni sepatutnya dia gunakan duit di dalam, ataupun coin, ataupun mata wang di dalam game tu kan. Tapi disebabkan dia ni cerdik, dia jual item-item ni menggunakan duit real money game lah kan. Disebabkan itu dia dapat menjana pendapatan. Dalam satu laporan tu mengatakan dia berjaya mengumpul sehingga 1 juta baht sepanjang dia main game. Dia juga dapat membeli sebuah kereta baru secara cash hasil dia menjual senjata, jadi pengedar senjata kan. Jadi satu pencapaian yang kata membangsangkan lah. Tapi mana pun mak bapak dia memang tak suka dia main game, tak minta dia ni tumpukan pada pelajaran lah. Tapi biasalah bila orang dah ada duit banyak kan, dia teruskan apa yang dia buat tu lah. Tapi kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Bila dia menjual senjata ni dengan menggunakan real money ni, sistem game tu dapat detect yang dia melakukan kesalahan lah. Memang salah lah bila kita jual guna duit betul ni kan, tak guna coin yang dalam game tu. Alah, macam kau main FIFA tu, foot FIFA Ultimate Team tu kan FIFA dia dah sediakan coin dalam tu, kita kena beli kan. Dan ada juga yang jual beli coin di luar kan. Jadi tak kena tangkap tak apalah, tapi kalau kena tangkap habislah kau punya account tu, kena ban. Macam tu lah juga kena jadi kat Wetipat ni. Dia pada satu hari tu account dia kena ban, jadi dia tak boleh main dah lah kan. Bila tak boleh main, dia mula menjalankan bisnes, cuba nak buat bisnes. Dan disebabkan dia ni anak orang bisnes, pak dia pun orang bisnes juga dalam bidang construction kan. Tapi dia tak minat bidang tu, dia ada cara dia sendiri. Jadi dia gunakan duit yang dia dapat daripada hasil main game tu, dia pergi buat bisnes. Bisnes yang pertama dia buat jual DVD. Tapi malangnya DVD yang dibeli nak jual tu semuanya rosak, maknanya kena tipu lah. DVD tu kata yang memang tak boleh pakai langsung lah kan. Masa dia pergi deal dengan seller tu kata okey lah, memang dia tunjuk barang yang elok lah. Tapi bila dia beli sekali banyak, dia beli banyak sebab nak jual kan, sebab dia kata boleh buat untung lah. Tapi bila balik test semua tak boleh pakai semua. Jadi bila dia pergi balik kat seller tu nak minta duit balik, memang seller tu tak bagi lah. Memang
dia tipu kan. Jadi terciduklah dia, terkenalah dia, tertipulah dia untuk bisnes dia yang pertama tu. Tapi bagusnya Tok Tipak ni, dia tak putus asa kan. Dia terus orang kata mencari apa yang boleh dia buat untuk dia buat bisnes lain lah. Jadi dia ketemulah satu lagi bisnes kan. Bisnes yang kedua dia buat menjual buah berangan goreng kan. Tapi masalah Tok Tipak ni, dia jenis kodok je, main jalan je, main langgar je. Dia tak ada ilmu pun dalam bidang yang dia nak ceburi tu. Tapi dia jenis aku nak buat, aku buat. Macam tu. Pada satu hari tu dia pergi beli mesin menggoreng buah berangan tu. Padahal masa tu dia tak tahu lagi macam mana cara nak goreng, apa benda yang diperlukan untuk menggoreng buah berangan tu kan. Tapi dia main beli dulu mesin tu. Dah lah mahal mesin tu kan, tapi dia main beli je. Tapi yang bagusnya satu Tok Tipak ni, dia belajar. Dia pergi tanya orang, dia pergi research, buat kajian, apa yang perlu digunakan, apa yang bahan apa yang hendak digunakan dalam membuatkan kata buah berangan tu sedap. Akhirnya dia berjaya juga, dapat buat buah berangan tu jadi sedap. Dan dia punya buah berangan tu menjadi permintaan ramai lah. Dan salah satu yang membuatkan dia berjaya dalam menjual buah berangan ni adalah kerana lokasi yang dipilih tu lokasi yang strategik. Walau macam mana pun, sekali lagi orang kata pusakakan panas hingga petang punya hujan di tengah hari kan. Lokasi yang dia pilih tu dalam mall kan. Tapi bila dalam mall ni, dia masuk di situ, dia masuk dan jual di situ. Dan hasil masakan dia tu membuatkan persekitaran di situ tercemar lah. Jadi owner kepada mall ni tak mau lah persekitaran situ tercemar dan mengganggu peniaga-peniaga lain kan. Jadi sekali lagi dia terpaksa tutup. Mesin-mesin habis semua, dia kena jual tu. Walaupun pada masa tu dia dah berjaya lah dengan bisnes tu. Dalam pada waktu yang sama juga, bapak dia ni bankrupt. Sebab masa tu perniagaan ni tak berapa nak elok kan. Jadi bapak dia terpaksa menanggung hutang yang banyak, lebih kurang 40 juta baht masa tu. Dan rumah yang lema duduk ni terpaksa dilelong. Jadi bapak dia dengan mak dia ni ajak dia berpindah ke China lah, duduk dengan kakak dia. Tapi Tok Tipak ni dia tak nak pergi kan. Dia nak stay lagi di Thailand. Dia rasa dia boleh berjaya lagi dekat Thailand ni. Lepas tu dia buatlah bisnes dia yang ketiga, iaitu menjual rumpai laut goreng ni. Macam kita tengok sekarang ni lah. Tapi dalam nak mendapatkan resepi rumpai laut goreng yang sedap ni, dia pada masa tu macam tadilah, dia tak tahu pun macam mana caranya kan. Dia jenis beli banyak-banyak sekali, jenis borong banyak kotak-kotak. Dia nak mencari resepi yang sedap tu sampai habislah modal dia dan terpaksa jual kereta dia. Walau bagaimanapun rezeki menyerbahi dia lah. Akhirnya dia dapat juga cari resepi yang sedap untuk membuat rumpai laut goreng tu. Dan rumpai laut goreng dia tu menjadi permintaan ramai jugalah. Dan dia jual juga di lokasi yang dia jual buah berangan itu, di mall tu kan. Tapi kali ni dia goreng di rumah dan dia hanya packing dan jual saja di mall tu. Jadi tak ada masalah apalah. Cumanya yang menjadi titik tolak dia menjadi billionaire ni adalah kerana dalam fikiran dia nak tolong bapak dia ni untuk lansaikan hutang yang 40 juta tu. Dan dia kalau boleh nak bawa balik mak dengan bapak dia tu duduk balik dekat Thailand ni. Tapi disebabkan kata margin keuntungan dia pada masa tu, dia tak mampulah untuk melansaikan
hutang bapak dia tu yang terlalu banyak tu. Jadi dia berfikirlah macam mana cara untuk mengembangkan lagi dia punya kata perniagaan tu. Sehingga kan pada satu hari dia dapat kaedah dengan cara berniaga bersama dengan 7-Eleven. Di situlah orang kata bermulanya langkah dia sebagai seorang billionaire tu. Tapi bukan senang untuk dapat kontrak dengan 7E ni, macam-macam yang dia perlu hadap lah. Packaging kena elok, harga kena ikut standard 7E, macam-macam lagi lah. Walau bagaimanapun dia ambil cabaran tu dan dia buat apa seperti mana yang dikehendaki oleh 7E kan, dan akhirnya dia dapatlah kontrak dengan 7E dan dia dapat memasarkan dia punya produk dia dengan 7-Eleven. Sehingga sekarang ni lah dia punya produk tu masih bersama dengan 7-Eleven, dan dengan kerana itulah dia menjadi billionaire sekarang ni. Dan untuk makluman kamu semua juga, Tao Kae Noi tu adalah bermaksud pengusaha muda kalau tak silap lah. Dia menjadi kata usahawan muda ni ketika dia berumur 20 tahun. Masa tu income dia pun dah juta-juta lah. Sekarang ni billionaire lah kan. Okay, cerita Tok Etipak ni memang kalau kamu nak tengok dia punya cerita full dia yang lebih dramatik lagi, kau carilah dia punya. Ada satu filem yang Thailand buat yang berjudul The Billionaire kalau tak silap. Kamu cari dan kamu tengok, insyaAllah dia akan memberi kamu inspirasi untuk lebih percaya dalam apa yang kamu ceburi, terutama sekali kepada gamer-gamer dan streamer-streamer. Okay, moral of the story untuk video ataupun cerita kita pada kali ini adalah terutama sekali pada gamer-gamer yang streamer-streamer tu, teruskan korang punya hasrat untuk menjadi streamer yang berjaya ataupun gamer yang berjaya kan, sebab semua orang boleh berjaya macam Tok Etipak ni lah. Tapi kena usaha keras lah. Walaupun sekarang ni kata masa kita stream tu view kita adalah 3-4 kan, kadang-kadang tak ada langsung. Tapi teruskan, istiqamah yang paling penting kan, sebab insyaAllah kejayaan tu akan datang. Walaupun tak dapat nak sebaris dengan Solos, Redo, Misros Gaming, Yana Samsudin, Popiah Basah. Popiah Basah tu kawan teman lah. Kalau kau carilah nama Popiah Basah dan support lah dia. Mana tahu kat lepas ni dia boleh jadi jutawan dalam streamer ni kan. Boleh juga tolong saudara Islam kita lepas ni. InsyaAllah kita cuba jadi yang terbaik lah dalam kejaya yang kita minat. Pertama sekali macam streamer lah, kita dah minat stream game, kita teruskan, jangan give up di tengah jalan kan. Okay, moral yang kedua yang kita boleh dapat daripada cerita ni, nak buat sesuatu benda tu, satu perkara tu mesti ada ilmu. Macam Tok Etipak tu kan, walaupun dia jenis langgar je, tapi kemudian tu dia tahulah ilmu paling penting dalam untuk melakukan suatu perkara lah. Jadi tuntut ilmu ni tak rugi kan? Ilmu ni tak semestinya kita dapat dalam kelas. Dalam kehidupan seharian kita pun kita boleh dapat ilmu secara langsung ataupun tidak langsung. Teman harap kepada semua streamer-streamer dan gamer-gamer di luar sana dapat support channel teman ni untuk kita berkembang bersama-sama. InsyaAllah lepas ni akan ada lagi video-video berkaitan dengan informasi yang teman harap dapat memberi suatu ilmu kepada kita semua lah. Dan sekali lagi kepada gamer-gamer semua, teruskan apa yang kamu tengah buat, teruskan stream, teruskan bermain. Walau macam mana pun, sembahyang jangan tinggal, pelajaran jangan tinggal kan.
game-game juga. Sembahyang jangan tinggal. Dan sekali lagi terima kasih kerana menonton. Terima kasih dan terima kamu dapat subscribe dan tekan butang loceng kat tepi tu untuk kamu tahu lepas ada video-video baru daripada teman. Bila keluar video baru tu kamu boleh tengok lah. Dan jangan lupa juga tolong subscribe dan jangan lupa juga tolong like dan share video teman ni kepada kawan-kawan kamu lah, supaya demo semua juga dapat sedikit sebanyak ilmu dan motivasi serta inspirasi untuk lebih berjaya dalam hidup. Akhir kata, terima kasih sebab menonton dan terima kasih sebab subscribe, terima kasih sebab like, terima kasih sebab share. Tanpa kamu siapalah teman. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in next video. Terima kasih banyak-banyak guys.